warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, video kali ini cikgu akan menerangkan berkenaan dengan eksperimen yang terlibat dalam fotosintesis. Okey, dalam tajuk fotosintesis. Okey. Untuk tajuk fotosintesis, eksperimen yang paling penting ialah mengkaji kehadiran kanji dalam daun. Okey, sebab apa? Okey, fotosintesis, hasil fotosintesis yang paling utama ialah glukosa. Okey, glukosa orang kita panggil nama lain bagi glukosa ialah kanji ya. Kalau persamaan dulu-dulu, okey, apa hasil fotosintesis? Kanji. Okey, kanji tu apa? Glukosa lah. Okey, jadi kita nak tengok, okey, kita nak uji ada ataupun tidak kanji terhasil. Bila ada kanji terhasil, maka berlakulah proses fotosintesis. Okey, dan bahagian mana dalam tumbuh-tumbuhan tu yang kita nak uji? Akar dia ke, batang dia ke, ranting dia ke, buah ke, okey, ataupun daun dia. Di mana berlaku proses fotosintesis? Pada bahagian daun. Jadi kita akan gunakan bahagian daun untuk menguji sama ada berlaku ataupun tidak proses fotosintesis di situ. Jadi bagaimana nak tahu berlaku ataupun tidak? Sebab dia proses ni berlaku berlaku dalam klorofil dan kecil sangat. Kita tak tahu, kita tak dengar bunyi ketung getang kan, macam kilang bunyi. Oh, maksudnya ada berlakulah proses. Jadi kita nak tahu dengan cara kita uji daun tu. Kalau ada kanji, maksudnya berlakulah proses fotosintesis. Jadi bagaimana kita nak tahu ada kanji ke tidak? Ini dia. Okey, untuk menguji kanji ada ataupun tidak dalam daun, kita terpaksa melakukan 4 proses. Okey, 4 proses. Okey. Proses yang pertama, okey, kalau cikgu boleh zoom. Okey. Proses yang pertama iaitu daun yang kita ambil tu, kita akan didihkan dia. Okey, kita akan didihkan dia dalam air. Apa tujuan kita mendidihkan daun tersebut di dalam air? Okey, ialah untuk melembutkan daun tu dan juga memecahkan dinding sel. Sebab kita dah belajar struktur sel bagi tumbuh-tumbuhan. Sel tumbuh-tumbuhan dia ada dinding sel. Okey, dinding sel tu keras lah, keras sehingga dia dapat memberi bentuk, mengekalkan bentuk sel tu. Jadi kita kena pecahkan dulu sebab kalau kita tak pecahkan dinding sel, kita tak dapat nak sampai kepada apa yang ada dekat dalam tu, dalam sel tu. Okey, seperti mana yang kita tahu, kloroplas ada dalam dinding sel. Bukan dalam dinding tu, di bahagian dalam, yang mana dia dikelilingi oleh dinding sel. Kena pecahkan dulu. Okey, itu tujuan kita mendidihkan daun tu di dalam air. Okey, ada juga eksperimen yang nak lagi efisien hasilnya. Okey, daun tu dicarik-carikkan, dikoyak-koyakkan. Okey. Kemudian langkah yang kedua, daun yang tadi dah lembut, okey, kita dah didihkan dengan air, kita masukkan pula ke dalam etanol. Etanol ni sejenis alkohol okey, tapi kita terpaksa buat kita kena rendam dia dalam air panas. Okey, dalam air panas, tapi penunuh bangsa tu tak dihidupkan, air panas saja. Okey, sebab kita tahu, okey, kalau kita etanol ni, alkohol ni, dia mudah meruap, dia mudah terbakar. Jadi kita guna langkah keselamatan lah. Okey, jadi etanol ni apa fungsi dia? Etanol ni kita gunakan dia untuk menyingkirkan klorofil. Okey, kita gunakan dia untuk menyingkirkan klorofil. Okey, lepas kita rendam dalam etanol ni, selalunya daun tu dah hilang warna hijau, dia jadi warna kuning. Sebab apa? Dah klorofil disingkirkan dengan cara apa? Etanol ni pelarut. Okey, dia melarutkan orang kata apa? Klorofil. Kalau asal tu etanol tu sebelum kita masuk daun, okey, warna dia jernih. Apabila kita masuk daun tu warna hijau, kita masukkan dalam tu,
etanol yang warna jernih tu akan jadi warna hijau. Daun kita tu bila kita angkat je, dia dah tak ada warna hijau. Sebab apa? Klorofil yang dulu ada dalam daun dah luntur. Luntur. Okey, boleh faham Kemudian kita masukkan pula daun yang tadi dah warna kuning ke dalam air panas. Apa tujuan dia? Kita nak bagi lembutkan dia balik lah. Kita bagi lembut dan kita nak buang sisa-sisa klorofil tadi. Okey, sebab apa? Kita nak melakukan pemerhatian berdasarkan warna. Okey, kenapa? Ini dia. Yang terakhir ni penting. Okey, yang terakhir ni penting. Kalau kamu nampak okey. Dititiskan larutan iodin ke atas daun tersebut. Okey. Larutan iodin ni kita gunakan dia sebagai penunjuk. Okey. Andai kata berlaku perubahan warna. Okey, berlaku perubahan warna daripada warna kuning keperangan berubah kepada warna biru tua. Itu bermaksud ada kehadiran kanji. Terdapat kehadiran kanji. Okey, kena ingat warna iodin yang asal warnanya ialah warna kuning keperangan. Warna iodin warna kuning keperangan. Okey. Bila kita titis di atas daun, warna kuning keperangan tu berubah menjadi warna biru tua. Ini bermaksud ada kanji. Bila ada kanji, maksudnya berlakulah fotosintesis. Okey, cikgu harap kamu ingat, kamu faham, kamu hafal ke, kamu mengenal yalah, nak ingat, kena hafal lah, kena faham. Okey, 4 step ni. Sebab 4 step ni, okey, ataupun eksperimen untuk mengesan kanji ni, okey, penting. Okey, bukan hanya untuk dalam eksperimen fotosintesis je. Nanti kamu naik tingkatan 2, ada dalam eksperimen mengesan kanji dalam makanan. Itu semua nak pakai benda ni, basic ni. Okey, jadi kita teruskan kepada eksperimen yang lain. Dia. Okey, ini dia. Eksperimen mengkaji keperluan karbon dioksida dalam fotosintesis. Okey. Seperti mana yang cikgu telah ajar, okey, keperluan untuk melakukan fotosintesis ialah air dan juga gas karbon dioksida. Okey. Selain daripada cahaya lah. Okey. Jadi kita nak tengok, kalau tak ada karbon dioksida, berlaku tak fotosintesis? Jadi caranya, okey, ini gambar dia. Tapi kalau prosedur dia, okey, selalunya, okey, kita akan guna 2 pokok yang sama saiz, pokok sama jenis. Okey, yang kita akan labelkan, satu pokok A, satu pokok B. Okey. Jadi pokok A dan pokok B ni kita dah tanam. Dia dah hidup, dia kena ada daun. Sebab kalau tak ada daun, tak boleh buat fotosintesis. Jadi kedua-dua pokok yang sama saiz, sama jenis ni, jadi kita ambil dua-dua, kita letak dalam tempat gelap selama 2 hari. Okey, kenapa nak kena letak dalam tempat gelap selama 2 hari? Sebab kita dah tahu, kita dah belajar, fotosintesis tak berlaku jika tak ada cahaya. Jadi bila kita letak dalam tempat gelap selama 2 hari, kedua-dua pokok ni, okey, dia tak boleh buat fotosintesis. Tapi dia dah pernah buat dah dulu fotosintesis masa kita tanam di awal-awal. Okey, maksudnya selama 2 hari tu dia tak boleh buat glukosa, dia tak boleh buat kanji, tapi dia gunakan kanji yang dia dah buat sebelum tu. Dianggarkan selepas 2 hari bekalan kanji dalam daun tu dah habis. Okey, lepas 2 hari. Okey, lepas 2 hari barulah kita letakkan dia. Okey, barulah kita letakkan dia dalam 2 bekas.
dalam 2 bekas. Nampak dia guna apa? Serkup kaca. Okey, bawah pun sama, maksudnya udara luar tak masuk. Udara luar tak masuk dan serkup kaca. Okey, serkup kaca ni maksudnya kaca jernih lah warna dia, tanpa warna. Cahaya boleh masuk. Dua-dua boleh masuk dapat cahaya. Tapi yang berbeza, satu pokok, kalau dalam contoh ni pokok A, dalam serkup kaca tu dia letak larutan natrium hidroksida. Okey. Apa guna larutan natrium hidroksida ni? Okey. Larutan natrium hidroksida ni dia akan menyerap gas karbon dioksida. Jadi kita boleh nampak pokok A dalam serkup kaca tu tak ada gas karbon dioksida. Untuk pokok B pula, dalam serkup kaca tu ada udara dan ada gas karbon dioksida. Okey, jadi kita dah boleh agak dah. Kalau tak ada gas karbon dioksida ni, okey, mesti tak boleh, pokok tu tak boleh buat fotosintesis. Tapi kita nak buat eksperimen, betul ataupun tidak. Jadi selepas seminggu, kita ambil daun daripada pokok A, kita ambil daun daripada pokok B. Okey, kita buat ujian kanji yang awal cikgu terang tadi kan. Kita lakukan 4 step tadi tu, dan didapati untuk pokok A yang mana udara dalam serkup kaca dia tu tak ada gas karbon dioksida, okey, larutan iodin tak berubah menjadi biru tua. Sebab apa? Tak ada gas karbon dioksida. Jadi tak adalah penghasilan kanji. Bila tak ada penghasilan kanji, larutan iodin tak berubah. Dia tetap warna kuning keperangan. Manakala pokok B pula, bila buat test semua, larutan iodin berubah daripada warna kuning keperangan menjadi biru tua. Ini menunjukkan dalam eksperimen ni, hasilnya menunjukkan bahawa gas karbon dioksida diperlukan dalam proses fotosintesis. Okey, seterusnya, eksperimen mengkaji keperluan cahaya dalam fotosintesis. Okey, untuk eksperimen ni kita tak pakai 2 pokok, kita pakai 1 saja pokok, yang mana kita akan lekatkan kertas hitam. Kita akan lekatkan kertas hitam, okey, pada daun. 1 daun kita guna. Okey, tu lekatkan dekat daun tu tengah-tengah. Okey, kita lekatkan. Jadi dekat daun tu yang mana dilekatkan kertas hitam, dia tak akan dapat cahaya. Dia tak akan kena cahaya. Yang mana tak dilekatkan kertas hitam, okey, dia kenalah cahaya. Okey, jadi hasilnya daun tu lepas seminggu, macam gambar sebelah kanan tu, ada bahagian yang kita letak kertas hitam tu, dia akan berwarna kuning pucat. Yang tak lekat kertas hitam, dia berwarna hijau lah kan. Ini hasil. Okey. Dan kita buat eksperimen uji kanji juga. Di bahagian yang kita lekat warna hitam tu, dia berwarna kuning keperangan. Kuning pucat lebih kurang lah. Okey. Kuning tu maksudnya warna iodin. Dia berubah warna tak? Dia tak berubah warna. Sebab apa? Sebab dia, kawasan tu diletakkan kertas hitam, cahaya tak boleh masuk. Manakala bahagian yang daun yang 2 lagi tu, yang pangkal dengan ujung tu, kita tak letak kertas hitam. Bila kita buat ujian kanji, kita titiskan larutan iodin, berubah warna daripada kuning keperangan menjadi warna biru gelap, biru hitam, biru gelap, lebih kurang. Okey, ini bermaksud ada kanji. Bila ada kanji, maksudnya kawasan yang tak lekat kertas hitam, berlaku proses fotosintesis dekat situ. Okey, boleh ya?
Okey, kemudian eksperimen mengkaji keperluan klorofil dalam fotosintesis. Okey, untuk eksperimen ni, okey, juga tak pakai dua pokok. Okey, juga tak pakai dua pokok. Sebaliknya, kita akan guna pokok yang diistilahkan sebagai pokok bervarigasi. Kamu boleh jumpa dalam modul, dalam buku teks Okey. Apa yang dimaksudkan daun bervarigasi ni? Sebut betul-betul. Daun bervarigasi. Okey. Daun bervarigasi ni bermaksud daun yang mempunyai warna selain daripada warna hijau. Okey. Klorofil ni warnanya warna hijau. Jadi kita guna daun ni. Kita nak tengok. Jadi kita ambil daun yang ada warna hijau dan ada warna tak hijau. Okey. Contoh yang gambar sebelah kiri ni. Okey. Ada bahagian mana? Bahagian tepi warna hijau. Bahagian tengah bukan warna hijau. Warna merah ke, biru ke, kuning ke, kan? Pokok-pokok bunga tu kan. Kadang-kadang ada daun warna-warni. Okey. Selepas kita ambil daun tu, kita buat 4 langkah untuk ujian kanji tadi tu. Yang awal sekali cikgu terang tu kan. Kita rendam, kita rebus dia dengan air, kita rendam dalam etanol, kita rebus sekali lagi, kemudian kita titih dengan larutan iodin. Okey, hasil daripada eksperimen ni, bahagian yang dulunya berwarna hijau, okey, larutan iodin berubah daripada warna kuning keperangan menjadi warna biru tua. Ini menandakan ada kehadiran kanji. Tapi bahagian tengah, bahagian yang tak berwarna hijau, okey, sebenarnya hasilnya ialah dia ada warna biru tapi sikit je. Ni silap sikit ni, cikgu pun pakai slide orang Okey. Dia ada tapi sikit. Sebab tu kita boleh kesan warna biru hitam tu sikit je. Warna biru hitam tu sikit je. Okey. Kejap. Cikgu nak rujuk. Okey. Dia warna biru hitam tu dia sedikit saja. Ini menandakan ada kawasan yang berwarna ni ada klorofil. Tapi warna klorofil itu ditutup oleh warna yang lain. Okey. Okey. Jadi ada juga klorofil, berlaku fotosintesis tapi sikit. Sebab tu kanji pun sikit. Okey, boleh faham Okey. Cikgu rasa dah cukup dah penerangan cikgu. Okey, lagi satu ada eksperimen. Okey. Kalau dalam buku teks cikgu tak ada kat dalam ni. Eksperimen yang orang kata apa? Tajuk dia air diperlukan untuk fotosintesis. Okey, ni sama. Dua pohon pokok. Okey. A dan B sama juga macam yang lebih kurang macam Allah. Kita kembali. Okey. Sambil kita menunggu tu, okey, dua buah pokok yang kita guna A dan B. Okey, dua-dua buah pokok tu kita letakkan dalam tempat gelap selama 2 hari untuk menghilangkan kanji. Okey, ingatlah kita dalam eksperimen air diperlukan untuk fotosintesis, eksperimen 2.4. Okey, cikgu guna eksperimen slide orang ni. Okey. 2.4 eksperimen 2.4 air diperlukan untuk fotosintesis. Dua buah pokok ni kita guna A dan B. Dua-dua kita letak dekat tempat gelap untuk menghilangkan kanji yang wujud sebelum tu, yang dihasilkan sebelum tu. Okey, lepas 2 hari, okey, dua-dua pokok tu kita letak di bawah cahaya matahari. Tapi satu kita bagi air, satu kita tak bagi
air. Hasilnya pokok yang bagi air tu bagaimana agak-agaknya? Boleh tak buat fotosintesis? Daun dia, bila kita uji daun dia lepas seminggu, pokok yang kita bagi air tu mesti mempunyai kanji. Sebab air diperlukan untuk proses fotosintesis. Sudah pastilah pemerhatian ke atas eksperimen yang dilakukan pada daun yang pokoknya kita siram air itu akan memberikan warna biru tua. Manakala daun yang kita uji daripada pokok yang kita tak siram selama seminggu, sudah semestinya tiada kehadiran kanji sebab tiada proses fotosintesis yang berlaku. Kerana apa? Kerana tiada air. Air diperlukan untuk fotosintesis. Maka hasil ujian iodin ke atas daunnya tiada perubahan warna. Itu saja yang cikgu boleh terangkan. Sekian, terima kasih. Harap maklumat yang cikgu sampaikan ni membantu kamu menjawab soalan dan memahami tentang eksperimen.